dari kelas DLS 1B. Nombor matrik saya ialah 10 DLS 22F2011. Kumpulan saya terdiri daripada 5 orang, iaitu Lugin anak lelaki Kumar, Kavinish anak lelaki Yogeshwaran Naidu, Karnagaran anak lelaki Dana Balan, Harishan anak lelaki Vira Kumar. Hari ini kami akan membentangkan tentang cabaran pembinaan etika dan peradaban dalam masyarakat berbilang kaum. Selamat pagi Encik Suami. Hari ini saya akan membentangkan tentang definisi etika dan peradaban berserta contoh-contoh. Seterusnya, apakah itu etika? Etika diperoleh daripada perkataan Greek ethos yang membawa maksud sifat, karakter, sikap dan adab yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Ringkasnya, sarjana pengurusan mendefinisikan etika sebagai sains moral, science of moral dan prinsip-prinsip moral. Etika berkaitan dengan konsep-konsep moral seperti kebaikan, kejahatan, benar, salah, kewajipan, tanggungjawab dan keadilan, iaitu analisis konsep-konsep seperti ini dan justifikasi pertimbangan penyertaan dakwaan yang melibatkan konsep-konsep tersebut. Etika adalah teori tentang tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang baik, bukannya amalan. Seterusnya, Selamat sejahtera, nama saya Lugin anak lelaki Kumar. Seterusnya, Selamat sejahtera, nama saya Lugin anak lelaki Kumar dari kelas DLS 1B. Nombor kad matrik saya 10 DLS 22F2037. Hari ini saya akan bentangkan contoh-contoh aktiviti yang menunjukkan ciri-ciri etika. Yang pertama sekali, setiap manusia haruslah, iaitu seperti orang remaja dan orang yang bawah umur, perlu menundukkan sedikit tubuh badan apabila lalu di hadapan orang tua. Hal ini adalah tanda bagi kehormatan kepada orang tua kerana orang tua merupakan individu yang lebih berpengalaman dan perlu dihormati. Selain itu, menggunakan panggilan yang betul semasa di dalam rumah seperti gelaran abang, long, abang ngah, pakcik dan sebagainya. Bukan sahaja hubungan ini, malah ayah, mak, kakak, adik, adik bongsu, adik sulung, kita perlu memanggil untuk memastikan nama hubungan asal, iaitu hubungan darah daging, ahli keluarga dan saudara terus berkekal bagi memastikan kesejahteraan dan kemakmuran keluarga terbentuk dengan relevan. Justru, menolong merupakan satu adat yang perlu dikekalkan oleh setiap insan. Ia disebabkan adat ini akan menjadi satu amalan yang membentuk setiap hubungan sekeluarga ataupun dalam masyarakat. Menolong juga akan digelar sebagai karma. Apa yang kita lakukan dan ia akan dibalas balik kepada kita. Jadi, setiap individu harus mengamalkan amalan ini, iaitu menolong antara satu sama lain. Hal ini juga akan digelar sebagai dalam pendidikan moral. Pendidikan moral merupakan satu adab yang perlu dipatuhi oleh setiap individu, ya, terutamanya remaja. Selamat sejahtera. Seterusnya kita akan melihat kepada slide apa itu peradaban. Peradaban merupakan sebahagian dari umum kebudayaan yang halus, maju dan indah seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun, pengawulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi dan masyarakat kata yang maju dan kompleks. Selain itu, istilah peradaban dalam bahasa Inggeris, civilization, di mana sering dipakai untuk menunjuk pendapat dan penilaian kita terhadap perlembagaan dan kebudayaan. Hal ini demikian kerana adab merupakan perilaku dan perbuatan kebaikan, kesatuan moral, sopan santun, kesusilaan dan sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan juga akan digelar sebagai tolong-menolong, menghormati orang tua dan sebagainya. Sekian, terima kasih.
Nama saya Karunakaran, anak lelaki dan abadan. Dan nombor matrik saya 10 DLS 22F2084. Selain itu, saya nak membentangkan contoh-contoh aktiviti yang menunjukkan ciri-ciri peradaban. Yang pertama adalah bercakap sopan dengan ibu bapa. Yang kedua, menghormati orang lebih tua. Yang ketiga adalah bercuci tangan sebelum bermakan. Nama saya. Seterusnya, cara membina jati diri masyarakat Malaysia berbilang kaum. Yang pertama, pendidikan. Setiap lapisan masyarakat patut diberi pendidikan yang sempurna. Tanpa ilmu yang kukuh, masyarakat boleh dibawa arus hedonisme dan mutisme. Seterusnya, mampu membedakan perkara buruk dengan perkara baik. Akhir sekali, setiap institusi pendidikan di negara yang berasaskan falsafah pendidikan kebangsaan mampu melahirkan masyarakat yang seimbang. Selamat sejahtera kepada Encik Suhaimi. Nama saya adalah Harshan lelaki Wirukumar. Nombor kad matrik saya 10 DLS 22F2072 dari kelas DLS 1B. Saya akan membentangkan tentang ajaran agama dan media massa. Nilai keagamaan dapat diseborkan. Generasi muda harus dididikkan dan mencapaikan nilai keagamaan untuk membina sebuah negara yang bersikap baik dan bermoral. Menanamkan kepercayaan kepada Tuhan. Setiap ibu bapa perlu menerangkan kewujudan Tuhan dengan cara yang efektif untuk mengelakkan anak menjadi seorang ateis. Masyarakat dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan gejala sosial. Masyarakat dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan gejala sosial apabila mengamalkan sikap bermoral dan budi pekerti yang selamat. Seterusnya, media massa. Media massa adalah pelbagai teknologi yang boleh mencapaikan maklumat dengan secara besar-besaran kepada semua individu yang menggunakan media massa. Media massa bergerak secara pantas dan meluas. Oleh itu, kita perlu berwaspada apabila kita bereaksi atau bersosial di laman sosial. Pihak media massa pula berpotensi untuk mencapaikan dokumentari yang mengandungi adat, bahasa, budaya dan agama supaya masyarakat boleh membina jambatan ilmu. Masyarakat pula boleh berinteraksi antara berbilang kaum dengan mengeratkan hubungan silaturahim dan hidup secara berharmoni antara satu sama lain. Terima kasih. Itu sahaja dari saya. Selamat sejahtera, nama saya Kamrish lelaki Yogeswaran dari kelas DLS 1B. Nombor matrik saya ialah 10 DLS 22F2052. Hari ini saya akan membentangkan tentang cabaran-cabaran masa kini dalam membina etika dan peradaban di Malaysia. Cabaran pertama ialah cabaran sosial. Cabaran ini mengukuhkan perpaduan antara pelbagai etnik dan kaum di Malaysia. Cabaran ini penyebaran budaya barat dan isu jenayah yang lain pelbagai. Statistik kes jenayah komersial menunjukkan daripada penurunan bagi bulan Januari hingga Disember 2022 lebih tinggi kes berbanding dari kes-kes bagi tahun 2021. Selamat sejahtera, nama saya. Selain itu, cabaran yang kedua ialah cabaran politik. Cabaran ini bersifat berkauman politik. Semangat patriotisme dan cinta akan negara yang rendah dan masyarakat tidak menghargai jasa kemerdekaan. Contoh, tidak berdiri tegas semasa nyanyi lagu negaraku, tidak mengamalkan prinsip rukun negara. Cabaran ini juga kerajaan yang tidak seimbang, isu sensitif tentang kaum dan agama seiring
di media sosial. Contohnya perselisihan faham antara satu sama lain, antara kaum lain. Selain itu, cabaran yang kedua ialah cabaran politik. Cabaran yang terakhir adalah cabaran ekonomi. Lambakan pendatangan asing dari sektor pekerjaan. Jurang yang besar antara kaya dengan miskin. Contohnya membuat perbandingan antara satu sama lain, yaitu berfikiran seorang statistik berkaya lebih maju daripada miskin. Kualiti dan berkemampuan hidup yang rendah. Kesimpulannya ialah setiap masyarakat haruslah mengamalkan etika dan peradaban yang baik untuk mengamalkan hubungan silaturahmi. Cabaran yang terakhir adalah cabaran ekonomi. Lambakan pendatangan asing dari sektor pekerjaan. Jurang yang besar antara kaya dengan miskin. Contohnya membuat perbandingan antara satu sama lain, yaitu berfikiran seorang statistik berkaya lebih maju daripada miskin. Kualiti dan berkemampuan hidup yang rendah. Kesimpulannya ialah setiap masyarakat haruslah mengamalkan etika dan peradaban yang baik untuk mengamalkan hubungan silaturahim antara satu